Selamat petang, salam sejahtera. Ini amaran untuk Barisan Nasional dan juga peringatan untuk Barisan Nasional. Ini juga adalah satu nasihat yang harus difikirkan oleh Barisan Nasional. Aku tak tahu kamu setuju atau tidak, tapi kalau setuju, share video ini supaya semua orang tahu. BN lebih mudah menang jika PRU 15 diadakan selepas kes Mahkamah Zahid Hamidi diputuskan. Saudara-saudara, setelah semalam masih tidak ketentuan bila parlimen akan dibubarkan, ini menjadikan tarikh PRU 15 bakal diadakan kekal sebagai misteri yang belum ada jawaban. Mengikut laporan media, isu pembubaran parlimen tidak dibangkitkan dalam majlis menghadap yang di-Pertuan Agong oleh Perdana Menteri petang semalam. Begitupun, pelbagai kabar angin terus berlegar mengenai isu parlimen bila akan dibubarkan. Berikutan, Ismail Sabri terus mengadakan pertemuan dengan kepimpinan Top 5 UMNO sebaik selesai menghadap yang di-Pertuan Agong. Ini memberi gambaran seolah-olah ada perbincangan lanjut dengan Perdana Menteri mengenai bila selepas ini parlimen seharusnya dicadang untuk dibubarkan. Maklumat daripada UMNO menyebut keinginan parti itu cuma satu, PRU 15 mesti diadakan tahun ini dan bukan tahun depan. Bila tarikhnya mungkin selepas belanjawan 2023 dibentangkan, selepas ia diluluskan atau sebelum tiba musim tengkujuh sepenuhnya pada Disember nanti. Dalam hal ini diberitakan isu pembubaran parlimen akan dipersembahkan oleh Ismail Sabri kepada Agong dalam majlis menghadap yang lain selepas ini. Namun, bilakah sebenarnya masa yang paling sesuai untuk Ismail Sabri harus membubarkan parlimen bagi menjamin momentum kemenangan lebih memihak kepada BN? Sekarang ini setelah Najib Razak dipenjarakan, isu lain yang masih mengotorkan nama UMNO ialah berikutan Presiden UMNO Zahid Hamidi sendiri masih ada kes mahkamah yang belum diselesaikan. Meskipun sudah dibebaskan daripada 40 pertuduhan berkaitan kes rasuah projek visa luar negara dan kini kes tersebut sedang dirayu, beliau masih dalam proses membela diri daripada 47 pertuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Sebelum ini, mana-mana pemimpin UMNO yang dituduh di mahkamah, mereka dikehendaki melepaskan jawatannya agar nama baik UMNO tidak terpalit sekali dengan jenayah yang sedang dibicarakan itu. Tetapi, di era Zahid Hamidi memegang jawatan Presiden UMNO, perkara itu tidak diguna pakai lagi. Dan sebab itu bila beliau pergi ke mahkamah untuk dibicarakan, ia seolah-olah UMNO sendiri sedang dibicarakan. Lantaran itu, selagi beliau dibicarakan dalam kesnya belum selesai lagi, malah sudah tentu Zahid Hamidi akan terus diberikan watikah sebagai calon oleh Presiden UMNO jika PRU 15 diadakan dalam waktu terdekat ini. Mahu tidak mahu, ramai sebetulnya yang jadi sanksi untuk mengundi Barisan Nasional. Ini kerana mengundi Barisan Nasional dalam keadaan Zahid Hamidi yang ada kes mahkamah dan sedang dibicarakan itu, tetapi terus juga bertanding, ia seperti menolong dan membantu beliau untuk membersihkan dirinya melalui proses selain daripada mahkamah. Dengan itu, mengadakan PRU 15 ketika kes Zahid Hamidi belum selesai, belum benar-benar menjamin Barisan Nasional mampu meraih kemenangan. Kemenangan hanya lebih selesa untuk dicapai oleh Barisan Nasional jika selepas kes beliau diputuskan oleh mahkamah. Ketika itu, sekiranya Zahid Hamidi didapati bersalah, beliau bukan saja terlarang untuk bertanding,
Bahkan UMNO boleh mendabik dada mempertahankan proses keadilan, meski dalam keadaan Perdana Menteri sendiri adalah daripada UMNO. Seterusnya, apabila PRU diadakan, UMNO tidak terpalit lagi dengan sebarang kekotoran. Jika Zahid Hamidi tidak bertanding, pihak pembangkang pun dengan sendirinya akan hilang sebagian modal kempen mereka. Kiranya Zahid Hamidi dibebaskan pula, maka ia akan melonjakkan nama UMNO sebagai pilihan yang sudah dibersihkan dan tidak lagi terpalit dengan kekotoran. Rakyat pun tiada lagi keraguan untuk memberi sokongan dan mengundi Barisan Nasional. Proses membela diri Zahid Hamidi tidak akan, proses membela diri Zahid Hamidi akan berakhir tidak lama lagi dan dijangka keputusan kesnya akan diketahui sebelum pertengahan Desember ini. Jadi, tarik paling sesuai, paling wajar dan paling tepat untuk Ismail Sabri Yaakob memohon pembubaran parlimen ialah selepas keputusan mahkamah itu. Saudara-saudara sekalian, aku sangat setuju dengan apa yang ditulis oleh sabudinhusin.com ini. Apabila beliau mengatakan bahwa BN akan lebih mudah menang jika PRU 15 diadakan selepas kes Mahkamah Zahid Hamidi diputuskan. Hal ini kerana sekiranya Zahid Hamidi didapati bersalah, beliau bukan saja terlarang, bahkan UMNO boleh mendabik dada, mengatakan UMNO adalah parti yang memperjuangkan keadilan. Jadi, ramai akan tertarik untuk mengundi UMNO semula. Sebaliknya, jika Zahid Hamidi dibebaskan dan didapati tidak bersalah dalam kes mahkamahnya, ini satu lonjakan yang luar biasa untuk UMNO. UMNO akan mendapat kredit kerana bebas dan bersih sepenuhnya. Dan pastilah parti-parti daripada musuh UMNO itu tidak mempunyai modal lagi untuk mengalahkan UMNO. Jadi ini satu peluang besar yang harus jangan disia-siakan oleh Barisan Nasional. Jangan sampai sudah terkena baru menyesal. Proses membela diri Zahid Hamidi pula bukannya lama lagi. Ia akan berakhir tidak lama lagi dan dijangka keputusan kesnya akan diketahui pada pertengahan Desember ini. Oleh sebab itu, tarik paling sesuai, paling wajar dan paling tepat untuk Ismail Sabri Yaakob membubarkan parlimen ialah pada pertengahan Desember selepas keputusan mahkamah diumumkan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu ini. Kalau kamu setuju dengan isu ini, pastikan Anda memberikan komen supaya semua orang tahu dan share video ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.